أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sama-sama membuka majlis ilmu kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya ahli-ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi dalam majlis ilmu insya-Allah pada malam ini. Sambil-sambil insya-Allah kita menunggu solat Isyak, jemaah Isyak, berniat untuk solat jemaah Isyak. InsyaAllah menunggu solat kita mendapat pahala solat, dan kemudian kita isikan pula dengan kita beriktikaf, niat iktikaf, insyaAllah dapat pahala iktikaf. Kemudian kita isi lagi dengan majlis ilmu, insyaAllah mendapat pengajaran-pengajaran yang terbaik yang kita dapat ambil insyaAllah pada malam ni. Pada malam ni insyaAllah siri kita, pengajian kita pada malam ni, peringatan kita, tazkirah kita ialah berkenaan dengan kisah, beberapa petikan daripada kisah sahabat. Jadi setiap minggu kita ambil seorang sahabat, kita ceritakan apakah yang telah berlaku dalam hidupnya yang terbaik, yang paling cantik dan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat tersebut. Alhamdulillah, saya rasa kita dah sampai hampir 20 sahabat insya-Allah pada malam ni. Kalau ikut buku catatan yang kita gunakan ni, ada lebih kurang 75 orang sahabat insya-Allah. Kemudian kalau habis kita akan pergi pula kepada para tabi'in yang terbaik. Jadi pada malam ini insya-Allah melengkapkan, di samping malam-malam yang lain kita ada tafsir, kita ada hadis, kita ada tasawuf, kita ada fiqh dan juga lain-lain. Malam ni kita dengar kisah seorang sahabat. Giliran pada malam ni ialah Ikrimah bin Abi Jahlin pada malam ni. Seorang sahabat yang namanya, ayahnya memang jahat. Namanya Abu Jahal. Abu Jahal mana? Abu Jahal seorang tu je. Abu Jahal ni nama dia bukan Abu Jahal. Orang dulu, masa zaman Nabi dulu, tak panggil dia Abu Jahal. Dia Amru bin Hisham nama dia. Amru bin Hisham. Amru bin Hisham ni salah seorang daripada orang yang hebat di zaman jahiliah. Kira macam orang berkedudukan tinggi, orang kaya, orang pangkat tinggi, kemudian orang yang cerdik, dianggap sebagai cerdik. Tetapi oleh kerana dia ni tolak agama, maka dia diberi nama dengan Abu Jahal. Abu Jahlin maknanya bapak bodoh, maknanya tu. Gitulah nama dia. Jadi orang tak panggil lah pada masa tu Abu Jahlin. Orang panggil dia bapak cerdik, tapi sebenarnya dia bodoh kerana tolak agama. Dia ni orang nombor satu lah dalam di kalangan orang-orang yang di Mekah tu yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak nak cerita pasal Abu Jahal. Kita nak cerita tentang Ikrimah, anak dia Ikrimah. Jadi kata-kata yang masyhur tentang Ikrimah ni ialah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, sayatikum Ikrimatu mu'minan muhajira fala tasubbu abahu fa inna sabbal mayyit
yu'zil hayya wa la yablughul mayyit. Tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai dengan Ikrimah. Jadi kata-kata ni dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-8, 8 Hijrah. Apa makna kata-kata ni? Insya-Allah tunggu di penghujung baru kita terjemah. Kita tak terjemah sekarang. Jadi insya-Allah kita tengok dulu cerita dia ni. Apa ni Ikrimah ni? Ikrimah ni dia oleh kerana dia ni anak bapa penjahat di Mekah ni, dia dua orang yang samsing di Mekah ni pada zaman tu. Yang pertama sekali ialah Amr ibn Hisham, iaitu Abu Jahal. Yang kedua Umar bin Al-Khattab, itu samsing juga. Jadi sebab tu pada masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-5 kenabian, Nabi dah berdakwah selama 5 tahun, Islam lemah pada masa tu. Orang Islam takut, orang Islam diseksa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Allah, unsuril Islam bi ahadil umarain. Nabi kata, ya Allah, tolonglah Islam dengan salah seorang daripada dua Umar. Dua Umar tu siapa? Umar bin Al-Khattab dan Amr ibn Hisham. Jadi dalam hadis tu, dalam doa tu, Nabi berdoa dengan salah seorang, tolonglah Islam ya Allah dengan salah seorang daripada dua. Maknanya kalau ikutlah salah seorang daripada dua, kalau seorang tu masuk Islam, seorang tu taklah. Gitu. Jadi sebab itulah memang itulah yang disebut semasa Umar bin Al-Khattab ni nak masuk Islam, adik dia Fatimah binti Al-Khattab ni, Fatimah binti Al-Khattab pernah berkata kepada abang dia, ya Umar, semalam aku dengar Nabi SAW berdoa, tolonglah Islam dengan salah seorang daripada dua Umar. Jadi baik kau cepat-cepat pergi masuk Islam, takut nanti didahului oleh Amr ibn Hisham ni, takut Abu Jahal dulu masuk Islam. Kalau Abu Jahal masuk Islam, kau tak terlepas dah kata doa tu, tak dapat doa tu. Jadi Umar pun cepat-cepat pergi, dia masuk Islam pada masa tu. Itu cerita kemasukan Islam. Jadi Abu Jahal ni kekal lah sampai mati. Dia ni dalam kekufuran dia bukan kufur-kufur biasa. Kalau kufur biasa ni ramai orang lain, orang Mekah ni kufur biasa, tapi dia ni kufur samsing, jahat dan macam-macam lagi. Dia bunuh orang berapa ramai tak kira lah ni, masa hamba-hamba dia. Jadi kita nak cerita sini, dia ni seorang yang dia kata dalam cerita Arab ni, nasya'a Ikrimah fi Makkah fi jawin mutrifin mahfum bin na'im. Dia dibesarkan di Mekah, lahir di Mekah dalam keadaan hidup yang sangat-sangat mewah. Fi qasril Mughirah, di dalam istana, wa ta'allamal qira'ah wal kitabah, dan dia ni pandai menulis dan pandai membaca. Jadi maknanya pandai membaca dan menulis ni di zaman itu sangat-sangat hebat lah. Bukan orang biasa pandai menulis, pandai membaca ni. Sebab ada lebih kurang 20 orang saja daripada 10,000 orang di Mekah tu yang pandai membaca, pandai menulis. Antaranya Ikrimah, antaranya Sayyidina Ali, antaranya ialah Umar bin Al-Khattab. Jadi dia ni dan juga wal ansab. Ansab ni ialah, kalau ikut iaitu maksudnya orang yang tahu nasab-nasab orang Arab. Ini pun satu kecerdikan jugalah. Orang pada masa tu dia tak belajar lah, tinggi-tinggi tak belajar lah pasal apa ni, engineering ke apa benda, arkitek ke apa. Tapi bila dia pandai tentang ansab ni, dia tahu orang ni nasab dia apa, keturunan dia apa, dia keturunan daripada mana. Gitu. Ala yadi afdalil muallimin fi Tihamah. Ayah dia ni cari cikgu-cikgu yang paling-paling pandai di Tihamah. Tihamah ni maksudnya ialah negeri-negeri yang berada di antara Mekah dengan Yaman, tengah-tengah tu. Itu Tihamah dipanggil. Wa ghairihi min abna'il Arab ta'allama al-Farusiyah, dan satu lagi kelebihan dia, dia ni pandai naik kuda. Kalau apa ni, kalau orang putih lah ni, ada juga tu zaman-zaman dulu tu dipanggil naik iaitu orang yang pandai naik kuda, lepas tu pandai berperang naik kuda, pandai main tombak guna kuda. Kemudian wa abdanubu'an wa maharah fil mubarazah wa fununil qital. Jadi dia ni pandai sangat berperang lah, maknanya bukan orang-orang biasa. Itu
itu didikan ayah dia. Satu lagi dia ni ialah dia ni pandai ramyur rimah, iaitu kalau dia lontar tembok tombak pula tombak kena gitu. Dia ada beberapa orang saja yang pandai ni. Antaranya contoh yang kita pernah baca dulu iaitu Wahsy ni yang bunuh Hamzah ni. Dia kerja dia cari Hamzah je. Dia pergi perang masa perang Uhud. Sebab dia dijanjikan oleh tuan dia iaitu Hindun, bini kepada Abu Sufyan. Jadi dia kata aku ni nak marah sangat ke Hamzah, kata Hindun ni. Jadi aku akan cari Hamzah ni. Jadi akhirnya dia upah kepada Wahsy ni, seorang hamba. Dia kata kepada Wahsy, kalau kau dapat bunuh Hamzah ni, aku akan bagi hadiah, kau akan dimerdekakan. Jadi Wahsy ni sebagai hamba daripada Habsyah, dia ni orang kulit hitam. Jadi dia kerja dia ialah pergi perang Uhud ni, bawa tombak dia tu. Jadi dia memang berlatih tombak tu. Masa di Mekah dia masyhur dengan orang yang pandai melontar tombak. Kalau dia lontar tu memang kena. Jadi memang dia pergi dalam peperangan Uhud tu, dia bawa tombak dia tunggu Hamzah je. Kemudian dia lontar tombak dia kena pada dada, kena perut Hamzah kan, terus tembus kan sampai ke belakang. Jadi itulah cerita Hamzah mati situ, syahid di situ. Tu cerita Hamzah lah. Jadi di antara orang yang pandai melontar tombak ni ialah orang ini, iaitu orang yang kita nak cerita pada malam ni, Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi Ikrimah ni nombor satu, dia ni menentang Islam ni kerana apa? Kerana ayah dia. Itu perangai orang Arab zaman dulu. Style zaman dulu ialah dia ikut ayah. Dia ikut ayah, ikut keturunan, ikut bangsa dia. Dia ada satu kaedah dia dalam orang Arab ni. Nama dia kata kaedah dia, prinsip dia, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolong, dia kata, geng kita, puak kita, tak kira lah dia jahat dia baik, kita mesti tolong dia. Itu. Jadi kalau kita pun ada style macam tu juga, maka tu ada jugalah tu kan. Ciri-ciri makna saki-baki jahiliah lah kita kata kan. Jadi dalam Islam tak boleh. Dalam Islam tolonglah saudara engkau. Kalau dia ni dizalimi, yes. Tapi kalau dia ni zalim, Nabi kata kita pegang dia supaya dia jangan buat zalim pada orang. Itu maksud. Jadi Nabi ubah sikit, Nabi change sikit dia punya itulah. Jadi dia ni termasuk dalam perangai jahiliah dia, iaitu oleh kerana ayah dia ni adalah penjahat, penentang Islam, dia pun menentang jugalah. Gitu, tu perangai keturunan. Yang keduanya, dia ni sangat-sangat jadi kuat lagi menentang Islam ni. Sebab apa? Masa dalam peperangan Badar, dia ni Ikrimah dengan ayah dia pergi ke Badar. Peperangan Badar ni masyhur lah. Orang kafir Quraisy ni 1000 orang dengan unta dia sembelih unta. Satu hari 9 ekor unta. Dia 1000 orang, dia sembelih 9 ekor unta. Orang Arab ni kuat makan katanya. Makna dia makan unta je. Kalau kita kambing, mana kambing kita makan berapa orang tak? Kalau kambing, makna dia kalau ni unta tu dimakan satu tu 100 makna. 100 orang makan satu unta satu hari. Jadi dia sembelih setiap hari 9 ekor unta. Jadi 1000 orang tu pergi ke yang jadi ketua kepada ni kumpulan ni ialah Abu Jahal lah. Ikrimah ni tepi ayah dia. Tiba-tiba dalam peperangan ini Abu Jahal ni dibunuh. Jadi dibunuh tu diceritakan berlaku di hadapan mata dia. Mana depan mata Ikrimah tu. Dia tengok sendiri ayah dia kena bunuh, ayah kena potong kepala tu kan. Maknanya ayah kena potong kepala. Lepas tu sahabat tu bawa kepala tu pergi tunjuk pada Nabi. Ya Rasulullah, ni mati dah ni. Nabi kata, inilah dia Fir'aun hazihil ummah. Nabi kata. Jadi sebab itulah nama dia, nama lain dia Abu Jahal, nama lain lagi Nabi letak pada dia Fir'aun umat ini, iaitu Abu Jahal. Maknanya tak ada lah kepala jahat. Jadi dia tengok sendiri benda tu, tapi dia tak boleh nak buat apa. Nabi SAW angkat semua. Pada masa tu 70 orang kafir Quraisy mati, termasuk ketua-ketua dia lebih kurang 20 orang. Yang tinggal ni tak ada lah. Yang tinggal ni budak-budak lah lepas tu. Yang perang tu tinggal seorang je kepala dia yang tak kena bunuh, Abu Sufyan. Yang lain ni habis di Badar dah. Jadi Nabi SAW campakkan semua mayat-mayat tu dalam satu lubang. Dia kata telaga, perigi buta.
Kemudian jadi dia duduk tengok daripada jauh ni. Jadi dia ni yang sedih sangat. Nabi SAW campak semua dalam tu. Lepas tu Nabi duduk tu tepi telaga tu. Nabi kata, macam mana? Dapat dah belaka? Jumpa tak apa yang aku kata? Hal wajadtum ma wa'adtukum haqqa? Nabi kata, bukankah kamu dah jumpa tak apa yang aku kata? Itu kata-kata Nabi semasa atas perigi tu kepada mayat-mayat yang duduk dalam tu. Sehingga sahabat kata, ya Rasulullah, mereka tu mati semua dah ya Rasulullah. Jadi Nabi kata, mereka ini asma'u minkum. Nabi kata, mereka yang mati ni lebih dengar lagi daripada kamu. Maknanya, inilah ulama-ulama kata sini bahawa sebenarnya orang mati ni, dia dengar apa kita cakap, bukan tak dengar. Begitulah sebab tu dalam hadis kata, kalau orang mati bila kita tanam tu, dia dengar lagi tu. Dengar apa ni, derap kaki orang berjalan nak balik tu. Tak dia dengar tu. Kemudian adalah dia kena seksa, kena apa dalam tu, kau kena seksa lah. Kalau kena dapat nikmat lah. Dan dia kata semua makhluk dengar kecuali manusia dan jin dia tak dengar. Tu ceritalah. Jadi sebab itulah Nabi SAW bercakap tu. Dengar tak? Jadi itulah di antaranya makna kita kata baca talqin. Baca talqin tu hikmahnya. Walaupun kita kata itu talqin tu ialah dia banyaknya kepada orang hidup, bukan kepada orang mati. Supaya orang hidup ni dengar sikit ni. Nanti kita semua akan mati belaka ni. Sebab orang yang mati tu kalau kita ajar pun dah, kalau dia amalan dia tak bagus, nak macam mana tak jadi cerita je dia makin nak marah. Siapa? Ikrimah ni. Sebab ayah dia tengok mati, dia balik ke Mekah. Lalu dia pun selepas daripada tu, tahun yang kedua, tahun yang ketiga, dia datang dengan Khalid bin Al-Walid dalam peperangan Uhud. Dia suka hati dalam peperangan Uhud ni. Sebab apa? Dia kata kita menang. Tapi menang dia dalam peperangan Uhud ni masih lagi tak puas hati dia. Sebab apa? Sebab bila dia balik tu barulah sedar, rupanya Muhammad ni tak mati rupanya peperangan Uhud. Jadi Ikrimah ni tak puas hati. Sebab tu tahun depan pula tu, tahun yang kelima, tak di tahun yang ketiga, tahun yang keempat, yang tahun yang kelima, mari pula dia Ikrimah ni mari pula ke Mekah ni, ke Madinah dalam satu peperangan yang nama dia peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab. Ini peperangan klimak lah di antara orang Islam Madinah dengan orang Quraisy Mekah. Sebab orang Quraisy ni bukan orang Quraisy saja dalam peperangan Khandaq ni. Orang Quraisy campur dengan Bani Ghatfan. Jumlah semua sekali 10,000, ada yang kata 12,000. Jadi 10,000, 12,000 kepung Madinah. Tapi ini kita cerita dah pada minggu lepas. Bila sampai ke Madinah, mereka tengok ada parit. Parit tu tak boleh nak langkau. Sebab panjang dia 9 meter, lebar dia, dalam dia 4 meter setengah. Jadi 4 meter setengah kali 9 meter, pergi ke sini ada parit, pergi ke sini ada parit. Sebab 10 kilometer dia kata parit tu. Jadi pusing-pusing dia naik panas sikit tu, Ikrimah ni. Jadi dia naik panas ni, dia duduk melelau situ. Akhirnya dia jumpalah tempat yang dia kata tempat yang sempit sikit. Tempat yang dia turun, ramailah orang ikut dia. Tapi akhirnya para orang Islam ini, termasuk Sayyidina Ali, dia kata telah bunuh orang-orang yang ni. Tapi sempat Ikrimah ni cabut lagi balik, naik balik sebelah sana. Jadi akhirnya selama dah kepung tu 25 hari, dikatakan akhirnya Allah Subhanahu wa taala bawalah angin yang kencang. Lepas tu habis semua kemah-kemah terbang, periuk-periuk semua terbang, semua akhirnya lari balik mereka ke Mekah semula. Jadi kalah mereka ni dalam peperangan ni, cerita pasal peperangan Khandaq. Jadi selepas daripada peperangan Khandaq ni tak adalah cerita di antara Nabi dengan Ikrimah ni. Jadi sebab lepas daripada tu Nabi SAW, Nabi kita pergi serang pula orang-orang Yahudi yang duduk di Khaybar. Lepas tu berlakulah peperangan-peperangan sebelah sana, sampailah kepada satu peristiwa yang besar, iaitu bagaimana Islamnya Ikrimah ni. Ikrimah ni maknanya orang yang Allah Ta'ala pelihara lah. Di antara maknanya jahat-jahat banyak-banyak. Orang yang dulu ni jahat, orang kepala samsing, orang kepala yang bunuh orang Islam dan sebagainya, tiba-tiba dia masuk Islam. Inilah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
di antara orang mukmin, di antara orang kafir ni, Allah Ta'ala bagi dia tempoh. Tempoh maknanya tempoh masa. Kalau kita tengoklah zaman-zaman dulu, zaman Nabi Nuh ke zaman Nabi apa, orang-orang yang menentang Nabi-Nabi ni, biasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan turunkan bala. Bala ni biasanya akan turun, akan mati semua. Kalau ikutnya logiknya, bila Nabi kita ni dah hijrah ke Madinah, dah tinggal dah Mekah tu, orang Islam dah tinggal semua, patutnya datang bala lah semua orang Mekah. Tak kira lah bala macam mana, memang pernah datang bala. Bala tak ada makanan, bala kebuluran di Mekah tu. Tapi orang Mekah ni masa datang bala tu, mereka pergi kepada Muhammad juga. Mereka beritahu kepada Muhammad, Muhammad tolong doa kepada Tuhan kamu sikit. Kenapa tak minta kepada Tuhan kamu tu, Tuhan Lata, Tuhan Uzza tu, Tuhan patung tu. Mereka pun tahu patung tu tak boleh buat apa. Akhirnya minta kepada Nabi. Jadi sebab tu dalam Quran banyaklah cerita ni, tempat-tempat ni. Kita nak tengok pada malam ni ialah seterusnya yang berlaku semasa pembukaan Kota Mekah. Pembukaan Kota Mekah ni ialah tahun yang ke-8 tahun yang ke-8. Dia sebelum daripada pembukaan Kota Mekah ni, kita kata tadi peperangan Ahzab ni tahun yang ke-5. Tahun yang ke-6 berlaku peperangan Khaybar. Tahun yang ke-6 juga berlakulah satu peristiwa, nama dia Hudaibiyah. Hudaibiyah. Tahun yang ke-6. Jadi Hudaibiyah ni perjanjian damai lah di antara orang Islam dengan orang Mekah. Kita tak perang lah, tak perlu perang lah kita tengok. Okey, kita berehat lah dulu 10 tahun. Gitu. Tapi tak sampai 2 tahun. Orang kafir Quraisy ni buat buat tak betul. Dia buatlah peperangan, adalah masalah-masalah dia langgar perjanjian tu, sehingga Nabi SAW pun buatlah satu benda, nama dia ni yang kita panggil dia sebagai Fathu Mekah, pembukaan Kota Mekah. Jadi dalam pembukaan Kota Mekah ini, Nabi SAW bersama dengan sahabat turun semua ke Mekah. Orang Mekah pada masa tu mereka tak melawan dah. So apa, mereka macam tahu dah, mereka kata kita salah, kita silap ni. Muhammad ni, walaupun kalau ikutnya orang kafir Quraisy pada masa tu, mereka ni lebih ramai daripada orang Islam, tapi oleh kerana mereka ni rasa takut tu, dia panggil malu Allah, dia panggil, kita panggil dah, kita panggil kalah, dah tahulah panggil mati kaki ke apa pun, dia dah malu sangat dah ni kan. Jadi nak lawan tu tak semangat. Akhirnya bila Nabi datang nak buka dalam pembukaan Kota Mekah tu yang dipanggil tu, Nabi datang ramai-ramai daripada Madinah, akhirnya mereka masuk Islam ramai-ramai. Termasuklah ketua dia Abu Sufyan. Dia katakan Abu Sufyan tengah. Khalid bin Al-Walid awal-awal lagi masuk Islam, awal lagi. Jadi yang tinggal kepala Samsin sekarang ni siapa? Ikrimah lah. Dia kata tak boleh, kita nak lawan juga, dia kata. Akhirnya berlakulah perlawanan. Perlawanan di antara siapa? Di antara dia lawan dengan Khalid bin Al-Walid tu. Khalid Al-Walid ni baru masuk Islam berapa hari baru sebelum daripada tu. Tiba-tiba datang bersama dengan Nabi ke Mekah, lawan dengan, dulu dia berkawan baik dua orang, Ikrimah dengan Khalid, berkawan di Uhud. Jadi tiba-tiba dia lawan. Bila lawan dia kalah. Ni Ikrimah ni kalah. Jadi akhirnya Nabi pun masuk ke Mekah, dan Nabi kata, apakah yang aku akan buat pada kamu pada hari ini? Nabi berkata kepada orang Mekah semua, ni cerita di Kaabah kan, Nabi dah masuk ke Kaabah, dah runtuhkan semua berhala-berhala tu. Kemudian Nabi pun berdiri, Nabi pun berucap, hai orang Mekah semua takut semua ni depan-depan ni orang kafir ni. Jadi dia pun berkata, dia kata agak-agaknya apa aku akan buat pada kamu pada hari ini. Mereka ni tahu dulunya mereka lah yang duduk buat jahat kepada orang Islam masa di masa Nabi awal-awal dulu. Sekarang ni senyap semua. Dia kata apa? Bila Nabi tanya macam tu, Nabi kata, kau lah orang yang baik, tak adalah orang yang baik, anak orang baik, macam-macam lah. Ni orang panggil Jack lah kot ni, bodek lah. Dia bodek. Nabi kata tak apa, antumut tulaqa. Nabi kata hari ni kamu semua bebas macam tu saja. Sebab itulah bila Nabi cakap kamu semua bebas tu, majoriti mereka masuk Islam. Mudah sangat mereka. Dulu susah sangat. Nabi ni nak ajak mereka masuk Islam, susah. Tapi sekarang ni mudah sangat. Bila cakap macam tu, mereka semua masuk Islam. Kecuali lah beberapa orang yang tak nak masuk Islam. Dan ada juga penjahat-penjahat yang Nabi letak senarai. Nabi kata nama ni akan dibunuh. Jadi bila dengar tu,
Orang yang dengar nama-nama dia tu akan dibunuh tu cabut lari semua dah. Nabi kata walaupun mereka ini bergayuk di kelambu Kaabah, aku akan bunuh dia. Sebab apa? Ini termasuk senarai, maknanya orang kata penjahat-penjahat lah, something kalau something. Tapi Abu Sufyan ketua, Nabi puji dia. Nabi kata siapa masuk ke rumah Abu Sufyan dia selamat. Jadi bila Nabi cakap macam tu, dalam istilah cara dulu tu, maknanya itu kemuliaan bagi dia. Siapa yang masuk rumah ni dia akan selamat, maknanya kemuliaan kepada tuan rumah tu. Jadi pada masa itulah dia kata salah satu daripada nama Nabi sebut yang tak dimaafkan ialah Ikrimah bin Abi Jahal, sebab dia jahat sangat. Jadi maknanya bila sebut tak dimaafkan tu maksudnya dia jahat lah tu. Jadi dia ni bila tahu nama dia masuk senarai, maknanya kalau bergayuk di kelambu Kaabah pun akan dibunuh, dia cabut lari. Tinggallah bini dia nama Ummu Hakim. Jadi dia ni lari ke mana? Lari ke Yaman. Sampailah ke satu tempat di tengah jalan, dia berjumpa dengan seorang yang tuan punya kapal. Orang kapal yang bawa dia, kalau ikut petanya maknanya daripada seberang tu dia boleh seberang sana pergi ke Afrika, mana pergi ke Sudan lah kalau ikut sekarang ni, pergi ke Habasyah maknanya. Jadi dia tengah cerita dia ni, dia tengah pujuk-pujuk ni. Sekarang kita kamera kita beralih semula ke Mekah semula. Jadi balik ke Mekah sekarang ni, bila Nabi dia tinggal bini dia lari seorang-seorang tu depan padang pasir. Ikrimah ni bini dia tinggal di Mekah, Ummu Hakim. Jadi Ummu Hakim ni datang berjumpa dengan Nabi SAW. Siapa? Dia ramai 10 orang, perempuan-perempuan, semua pakai niqab. Pakai niqab mana tutup muka lah, tak nampak. Jadi disebut ni munaqabah. Jadi dia pun ramai-ramai 10 orang ni datang menghadap Nabi. Tanya siapa ni? Nabi kata jadi yang pertama sekali bercakap ialah Hindun kata, aku, dia kata tak adalah orang baik sekali kau lah, dia kata. Dia pun puji Nabi SAW. Dia kata ya Rasulullah, alhamdulillahillazi azhara ad-din allazi ikhtarahu li nafsihi wa inni la as'aluka an tamassani rahimuka bi khair. Kata, maknanya kalau ikut terjemahan dia sini, makna dia bodek lah. Dia kata mintalah baik-baik semula, kau ni orang baik. Fa inni imra'atun mu'minah musaddiqah, aku ni beriman dah. Dia kata aku tak macam dulu dah, aku jadi baik dah. Ni Hindu ni yang bunuh Hamzah tu. Nabi dulu kalau ikutnya ingat kepada Hamzah ni, aku teringat kepada Hindu ni, sebab Hindu lah pembunuh. Nabi tahu yang bunuh Hamzah ni bapak saudara dia yang Nabi sedih sangat tu ialah Hindun. Wahsy tu satulah Wahsy tu satu lagi cerita Wahsy, kita akan cerita nanti akan datang lah Wahsy tu. Tapi Hindu ni penyuruh tukang bunuh ni. Jadi summa kasyafat an wajhiha, lepas dia cakap macam tu, dia puji-puji, dia pun bukalah muka dia. Dia kata aku Hindun. Lah Nabi kata mu Hindun, marhaban. Nabi kata marhaban bik, dia kata selamat datang Hindun. Lalu dia pun kata, mu nak apa? Nabi kata tak apalah, aku maafkan kau. Selepas tu orang yang kedua masuk ialah Ummu Hakim. Ummu Hakim, Nabi tak tahu juga mula-mula ni ini Ummu Hakim ni siapa? Isteri kepada Ikrimah ni. Jadi dia pun kata, summa qamat Ummu Hakim zauju Ikrimah ibni Abi Jahlin fa aslamat. Lalu dia pun masuk Islam depan Nabi SAW. Wa qalat ya Rasulullah, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, qad haraba minka Ikrimah. Ikrimah lari daripada engkau, dia kata, sebab Ikrimah takut kat engkau, dia kata. Jadi boleh tak, dia kata, khaufan min an taqtulah, dia takut kamu bunuh dia. Boleh tak, dia kata, fa aminhu amanakallah, dia kata, boleh tak kau tolong berilah keampunan kepada dia, janganlah tu bunuh dia, dia kata. Jadi apa Nabi SAW kata? Nabi kata huwa amin, dia termasuk sekarang aku maafkan dia. Jadi bila macam tu, apa dia buat? Terus dia cabut lari, berlari terus. Dia bawa seorang hamba dia pergi lari tu, pergi cari. Dengar-dengar isteri duduk di Yaman, suami duduk di Yaman. Dia kejar suami dia tu sampai tu ketika suami dia dah nak naik kapal tadi tu. Tu cerita dia. Jadi bila sampai ke situ, jadi kita sekarang ni kamera kita ni sampai kat sana balik lah. Dah campur situ. Sampai situ tengah baru nak naik kapal. Hei mari isteri dia. Oi, nak ke mana ni? Tunggu lah. Dia pun pujuk lah, dia kata, ni siapa? Dia kata, ni aku ni, dia kata, aku nak pujuk kau ni, dia kata,
Sebab dia kata Nabi dah mengampunkan kau. Mula-mula dia tak percaya, dia pujuk, akhirnya dia pun percaya. Kemudian dia kata, aku akan balik ke Mekah kan. Dia tak Islam lagi. Dia tak Islam lagi. Lepas tu cerita dia dia pun berjalan dah balik ni. Sampai tengah jalan, dia kata sempat lagi dia ni bunuh orang. Dia cerita dalam kisah tu. Maknanya nak cerita jahatnya dia ni, sempat lagi dia bunuh orang. Jadi kalau ikut dalam cerita, dia kata sebab Ikrimah pada masa tu belum Islam lagi. Jadi dia bunuh seorang hamba tengah-tengah jalan tu. Tengah-tengah dalam perjalanan dia balik ke Mekah. Di tengah jalan dia berjalan dua orang dengan isteri dia. Ummu Hakim dengan dia. Tiba-tiba dalam cerita tu, dalam kisah sahabat ni, dia cerita mula-mula dia nak bersama dah tak lama. Lama tak bersama dengan isteri dia kan. Tapi isteri kata no, sorry dia kata. Padahal dia dua orang je. Sebab apa? Sebab dia kata kau musyrik lagi, kau tak Islam lagi. Aku dah Islam dah, tak boleh dia kata. Tu nak tunjukkan dalam kisah ni ialah bagaimana seorang perempuan tu baru masuk Islam je. Kalau ikut berapa hari baru masuk Islam kan. Tapi dia dah beriltizam kan, jaga agama dia. Dia memang tak adalah kata dah bekas suami aku dah tak kisah lah kan. Tak kan. Tapi dia teruskan. Kemudian dia cerita, lepas tu dia kata mereka pun pergilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sanalah dia kata akhirnya dia jumpa dengan Nabi, dia tanya Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam maafkan dia. Kemudian dia berkatalah cerita janji dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dulu aku jahat, dulu aku bunuh orang kerana mereka ni Islam. Sekarang ni aku akan bunuh orang siapa yang lawan Islam. Dulu aku banyak harta, dia kata aku habiskan harta aku untuk infak apa-apa benda ni untuk untungkan Islam. Sekarang dia kata aku akan gunakan habis-habis dia kata. Sebab tu bila janji lepas tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan tidak ada peperangan selepas daripada pembukaan kota Mekah melainkan dia akan pergi ikut. Dia akan ikut sekali. Sehinggalah sampailah kepada satu cerita. Jadi yang kita sebut tadi tu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kata tu, sayatikum Ikrimah. Ni baru kita balik tadi yang kita baca tadi tu hadis Nabi ni. Hadis Nabi kata semasa dia on the way datang dengan isteri dia tu daripada Yaman tu, Nabi dah berkata dah, Nabi tahu dah, sayatikum akan datang kepada kamu sebentar lagi, tak lama lagi akan datang Ikrimah, mukminan muhajirah, dia beriman dan hijrah. Makna hijrah tu maknanya dia datang daripada Yaman tu hanya semata-mata nak jadi Islam, hasil daripada pujukan isteri dia. Ni maknanya bagus isteri ni. Kata isteri maknanya dia sayang ke suami, tapi dia sayang ke suami kalau tak Islam sayang buat apa, tapi tengok dia berjaga-jaga lagi makna. Maknanya tak main-main lah maknanya. Dah kita suami isteri tahu. Dia maknanya awak musyrik lagi. Jadi dia datang tu, Nabi kata fala tasubbu abahu. Kalau Ikrimah datang, kamu semua orang Islam, jangan kamu cela ayah dia depan dia. Mari jangan kata Allah ini Ikrimah anak Abu Jahal ni, bapak penjahat tu. Jangan kata macam tu. Sebab dia kata, Nabi kata fa inna sabbal mayyit yu'zil hayy. Sebab kalau kita cela orang yang mati, maka kita sebenarnya menyakitkan hati orang yang hidup. Sebab ayah dia, walaupun macam mana pun jahat pun kita cela, mesti terasa juga jadi ini pengajaran lah untuk kita dalam kita sekarang ni. Mana kalau kita misalnya katalah ayah dia ni, ayah lah sahabat-sahabat kita ni siapa? Samsing pengedah-dadah antara bangsa tu kan. Dekat mana? Dekat Colombia tu kan. Mafia mana kan. Contohlah kata. Jadi jangan cela depan dia. Sebab kemungkinan jadi kita nak cerita kat belakang tu lain, tapi depan dia jangan, dia kata. Fa inna sabbal mayyit yu'zil hayy wala yablughul mayyit. Dan kita kata pun bukan sampai pun kepada orang mati. Nabi kata. Jadi oleh kerana itulah maka habis cerita tu sampai ke situ tu Nabi kata bila dia datang, dia cerita semua, dia masuk Islam, alhamdulillah. Selepas daripada tu cerita dia ialah dia pun ikut semua peperangan. Jadi cerita sampai satu peperangan besar yang berlaku selepas daripada, iaitu zaman Saidina Umar radhiyallahu anhu. Ni cerita dia mati, dia syahid, iaitu dalam peperangan Yarmouk. Peperangan Yarmouk ni peperangan yang terbesar lah kita nak kata di antara orang Islam lawan dengan orang Rom. Dalam peperangan Yarmouk, tempat ni berlaku di Yarmouk. Ada budak-budak kita ada belajar di Yarmouk. Yarmouk ni dalam negeri Jordan lah sekarang ni. Di utara Amman tu, sebelah atas tu ada satu tempat nama dia Yarmouk. Universiti pun Yarmouk. Kawasan tu ada satu padang luas. Tempat tu nama dia Yarmouk, berlaku peperangan Yarmouk ni.
Peperangan Yarmouk ni antara peperangan yang besar. Jadi dia kata masa dalam peperangan Yarmouk ni, oleh kerana orang Islam ni sikit dan orang Kristian orang Kristian daripada Rom ni sangat-sangat ramai. Jadi dia ni jadi gila-gila, dia kata. Kita kata gila-gila ni makna bersungguh-sungguh ni. Sampai Khalid bin Al-Walid ni tak ada lah orang hebat Khalid bin Al-Walid dia kata, Ikrimah kata, kau ni dah melampau sangat ni, kata ni. Tak kira, dia kata, aku dah janji dengan Nabi dulu. Nabi dah tak ada dah pada masa ni. Tapi dia kata, aku dah janji dengan Nabi, aku nak balas, macam nak balas dendam dia. Nak balas dendam apa? Bukan nak balas dendam pada ni. Nak balas balik, kata, atas kekurangan aku dulu, kejahatan aku dulu. Aku nak balas supaya Allah Ta'ala ni ampunkan aku. Sehinggalah, sampailah kepada dia pun menyerbu orang Rom. Sampailah, kata, satu ketika, sampai itu iaitu dia ceritakan, iaitu berlakulah kisah air. Kisah air ni ialah kisah di mana orang-orang yang berperang ni biasanya orang-orang biasa dekat nak mati ataupun orang-orang yang sangat, mereka ni sangat dahaga kan. Macam orang berlari lah, kita orang berlari ni ada orang bagi air tepi jalan kan, ada sedap gitu kan, jalan sikit macam kita kata hari ni hari maulud kan, pusing berjalan tak jauh mana ada orang bagi air tepi jalan. Ini peperangan ini dia memang memenatkan, jadi sangat-sangat perlu kepada air. Jadi cerita dia ni ada 3 orang pada masa tu, iaitu yang pertama sekali nama dia Haris bin Hisham, ni sahabat-sahabat semua. Yang kedua seorang dia Ikrimah, dan yang ketiga seorang bernama Ayyash. Jadi orang yang bawa air ni pergi nak bawa air pada masa tu. Haris bin Hisham ini orang yang pertama nak air dia panggilkan. Jadi orang bawa air kepada dia, sampai air tu kepada dia, nak sampai air kepada dia, tiba-tiba dia dengar orang sebelah sana pula kata, aku nak air, yang nak air. Jadi orang yang bawa air ni bawa pergi. Orang ni Haris bin Hisham kata, kau berilah pada dia dulu. Jadi dia bawa, orang yang bawa air ni bawa air kepada Ikrimah. Sampai kepada Ikrimah, tiba-tiba dengar pula orang sebelah tu cakap nak air. Jadi dia panggil. Jadi Ikrimah kata, beri pada dia. Orang tu bernama Ayyash. Jadi orang yang bawa air ni pergi kepada Ayyash, tak sampai kepada Ayyash, dia syahid. Dia patah balik pula pergi kepada Ikrimah. Ikrimah pun syahid juga. Dan sampailah kepada, dibawa air pula kepada Haris tadi ni, orang yang pertama, Haris pun syahid juga. Jadi makna ketiga-tiga. Jadi dia nak cerita sini bagaimana orang Islam ni dia ni walaupun ketika dia nak mati sanggup lagi dia ni macam melebihkan orang lain. Tak apalah bagi orang lain, aku tak dapat tak apa, walaupun kalau ikutnya pada masa mereka ni sangat-sangat perlukan kepada air. Jadi itulah kisahnya Ikrimah bin Abi Jahal. Yang banyak lagi sebenarnya kisah-kisah tentang dia ni, tapi ini adalah petikan-petikan lah yang sempat kita ceritakan insya-Allah dalam masa yang terhad ini. Moga-moga kita ambil pengajaran kisah-kisah ni untuk bantu kita lah insya-Allah untuk beramal dengan Islam insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi